Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kita mengira-ngira akan nikmat Allah, nescaya kita tak dapat nak kira. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul di antara nilam ni untuk majlis nuzul Quran ataupun pelajaran hadis ataupun nilam peringkat sekolah. Terima kasih pengurusi majlis Cikgu Fitri Aziz yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Ali bin Adimin dan barisan di guru perkanan, guru-guru yang datang bertahan, anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Mereka jadual dia sampai pukul 9. Tapi pukul 9 saya cakap sekejap sangat, jadi saya akan sampai habis saya punya tajuk ni lah. Ada kat tepi tu ada hadiah yang Saudara Rosniati beli semalam. Dia cakap dengan saya ada 15. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian kena catat, sebab nanti di akhir dia ada soalan. Kalau anak-anak tak dapat menjawab, guru-guru boleh jawab. Kalau anak-anak tak nak jawab, bagi cikgu jawab. Okey, semua orang berpeluang dapat hadiah pagi ni. 15 tu kita bagilah 2 kat cikgu. Saya dengar hadiahnya mahal. Tak puas ke tipu saya tak tahu, tapi mahal tu. Okey, jadi pagi ni insya-Allah kita nak cerita tentang nuzul Quran. Nuzul Quran ni biasanya kita akan sambut pada tiap-tiap bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi hari ini berapa bulan? Hari ini 16 Ramadan. InsyaAllah nuzul Quran besok. Sekolah agama cuti hari ini kan? Sebab sempena nuzul Quran. Tapi sekolah SK tak cuti. Sebab dia bukan cuti rasmi. Itu cuti sempena yang diambil oleh sekolah agama ataupun dan sekolah-sekolah yang lain lah. Bukan sekolah kita. Okey, Alhamdulillah sekali-sekali sebab kita berada di bulan Ramadan. Dan 16 hari ini maknanya dah 15 hari berlalu. Sedang tak sedang dah 2 minggu berlepas lalu lah. Ini malamnya serta siangnya macam-macam lah. Ini baru 2 jam puasa. Pagi tadi subuh start pukul 6, pukul 7.30 sampai sekolah pukul 8 mata dah ngantuk dah. Pukul 9 perut dah lapar. Balik je sekolah dah minta mak nak buka. Tak baguslah. Jadi adik-adik kita yang tahun 1, tahun 2 tu, dia sampai dia pukul 5 balik sekolah petang. Kalau anak saya balik sekolah petang pukul 5. Balik tu dah buka, dah tengok air dah. Sikit lagi. Itu latihan. Tapi Nabi SAW bersabda dalam hadis dia yang bermaksud semua ibadah anak Adam adalah kepunyaan anak Adam sendiri kecuali puasa. Puasa tu Allah Ta'ala akan bagi sendiri ganjaran pahala dekat kita. Sebab semua ibadah yang lain semua ada kaitan dengan manusia. Contoh kita solat. Kalau kita tak solat, orang tahu kita tak solat. Sebab bila kita nak sembahyang atau solat, terutama sembahyang Jumaat, kita akan pergi masjid. Orang nampak kita datang sembahyang. Bila kita nak bayar zakat, kita mesti jumpa amil untuk bayar zakat. Jadi amil tu tahu kita bayar zakat atau tak. Kalau kita nak pergi haji, biasanya orang buat kenduri bagi tahu nak pergi haji. Dan orang tahu dia akan pergi haji. Tapi kalau puasa, siapa-siapa saja cakap dia puasa, belum tentu dia puasa. Bila dia duduk seorang-seorang dalam bilik air, dia duduk seorang-seorang dalam bilik tidur, dia duduk seorang-seorang dalam kereta, boleh saja dia minum dan makan kalau dia nak. Pasal tu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala gunakan kalimah ya ayyuhal, ya itu dipanggil ya nida, ya sebuah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman tak payah dengar. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ke atas kaum-kaum sebelum kamu, yaitu nabi-nabi sebelum kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, semoga kamu bertakwa. Dan bukan semua orang yang puasa dia dapat takwa, tak. Sebab ramai orang yang puasa tapi puasa dia, Nabi kata sia-sia, sebab tak dapat pahala, dapat lapar dan dahaga. Itu cabaran. Nak dapat takwa dengan puasa, kena buat puasa dengan sungguh-sungguh. Tak apalah, itu hari saya dah sebut sikit tentang puasa. Hari ini saya nak cerita tentang asas nuzul Quran, tapi dia ada kaitan dengan bulan Ramadan ni. Jadi orang tak beriman dia tak akan puasa. Dia semua orang yang berpuasa ni sebab ada iman. Pasal tu Nabi SAW bersabda lah hadis dia, Man qama Ramadana, man shoma Ramadana, banyak lagi. Apa lagi? Man qama Ramadana, man shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Siapa-siapa yang membangunkan Ramadan, siapa-siapa yang puasa Ramadan, bangun tu dengan siangnya puasa, malamnya qiyam, malamnya tarawih, apa sajalah tadarus Al-Quran dengan iman. Iman tadi tak? Dia seorang minum, boleh je kan? Kalau bilik seorang minum air boleh, tak ada orang nampak. Tapi kenapa kita tak minum? Kenapa kita tak makan? Sebab iman. Tadi kata tadi Allah Ta'ala nampak. Iman itu. Kita percaya Allah Ta'ala melihat kita, memandang kita. Itu namanya apa? Iman. Tapi kalau iman kita dah rosak, iman kita dah nipis, iman kita dah tak ada, kita minum, kita makan. Walaupun kita dah rosak pun, jadi ihtisaban tu berkira-kira akan pahala. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Okey, jadi hari ini saya nak sebut sikit tentang nuzul Al-Quran. Okey, nuzul ni bererti turun. Dalam bahasa Arab nama dia nazala. Nun zailam, nazala, turun. Bila kata turun, mestilah turun daripada atas ke bawah. Betul, mana ada turun bawah ke atas? Itu naik kan? Nazala ni makna turun. Dia juga bermaksud pindah, iaitu daripada atas ke bawah. Itu dah jelas nuzul nazala tadi. Dengan kata lain, nuzul Al-Quran adalah satu peristiwa turunnya Al-Quran. Itu kita sebutlah Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil al-amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masaifi al-maqbuli ilaina bitawaturi al-ta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'a bisuratil fatihati al-muhtatimu bisuratis nasi. Al-Quran ialah kalam Allah. Al-Quran ialah kalam Allah, berupa mukjizat. Dan dia itu mukjizat yang telah diturunkan kepada penutup segala nabi dan rasul dengan perantaraan Al-Amin Jibril alaihissalam, yang ditulis dalam beberapa mushaf dan disampaikan kepada kita secara tawatur, yang ini mutawatir, dan dikira satu ibadah dengan membacanya, dan bermula daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Okey, apabila disebut kalam Allah ataupun kalam Allah berupa mukjizat, maka terkeluarlah daripadanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini lafaznya daripada Nabi SAW, tapi maksudnya daripada Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi. Dan mukjizat ini merupakan mukjizat, antara mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW ialah Al-Quran. Sebab apa Al-Quran? Sebab zaman Nabi SAW dilantik jadi Rasul, umur dia 40 di Mekah tu,
Zaman tu bahasa Arab sangat hebat. Bahasa Arab di Mekah tu sangat hebat, yaitu bangsa Quraisy ataupun Arab Quraisy. Bahasa ni hebat sehingga kan jika sekiranya saya, contoh, saya ada 7 orang anak perempuan, seorang pun belum kahwin. Contoh, belum kahwin. Tak ada orang nak kahwin anak saya. Panggil seorang penyair, zaman tu zaman Rasulullah di Mekah tu, panggil seorang penyair, sampaikan syair tentang 7 anak saya ni. Selepas dibaca syair 7 saya, anak saya ni diamar orang untuk kahwin. Kalau ada seorang tak bayar hutang saya, dia panggil seorang penyair, baca syair di Kaabah di Mekah tu. Orang tu lepas baca dengar syair tu terus bayar hutang. Nak cerita tingginya bahasa zaman tu. Jadi Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat yang tinggi bahasanya, hebat bahasa sastranya. Jadi Nabi SAW diutus dalam masyarakat yang canggih bahasanya, bukan dengan tongkat seperti Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa diperlukan masa itu pelosier. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dengan tongkat dia. Tongkat dia boleh tukar jadi ular yang besar daripada ular Fir'aun zaman tu. Tapi zaman Nabi kita Muhammad SAW tak diutus mujizat macam mana Nabi-Nabi sebelumnya. Diutus Muhammad dengan Al-Quran yang tinggi bahasa dia. Itu mujizat. Jadi bila dikatakan Muhammad tu ummi, kena ambil kan. Kena faham dulu, ummi ni bukan bodoh. Nabi kita Muhammad SAW bukan bodoh. Dia ummi tu bukan maksud bodoh. Ummi ni tak pergi sekolah macam kita sekolah ni, sekolah standard ni. Masuk dia 1, masuk dia 2. Nabi SAW tak pergi sekolah yang berdaftar macam tu. Tapi Nabi SAW pandai baca. Dia boleh bercakap dan dia boleh baca. Tapi dia tak pergi sekolah rasmi. Itu dia katakan ummi. Okey, bila Nabi SAW tak pergi sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, tapi dia boleh datangkan Al-Quran yang tinggi bahasa dia. Jadi orang masyarakat zaman tu, ini bukan bahasa yang Muhammad cipta. Ini mesti Tuhan dia punya bahasa. Sebab Muhammad tak pergi sekolah pensi. Itu pasal dia antara je bukti Al-Quran tu bukan Muhammad itu. Ni Muhammad tu Nabi kita lah. Okey, jadi itu yang pertama sekali, kalam Allah dia bukannya hadis kursi dan dia merupakan mukjizat. Apabila disebut diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bahasa Arab, maka terkeluarlah daripada kitab-kitab terdahulu daripada kitab Al-Quran ini. Pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani. Yang kedua terkeluar daripadanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Syriani. Dan yang ketiga terkeluarlah daripada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Syriani. Taurat tu dalam bahasa Ibrani, Zabur tu dari bahasa Kibti, bahasa Kibti, dan Injil tu daripada bahasa Syriani. Apabila disebut ditulis dalam beberapa mushaf, bermula daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, maka terkeluarlah daripadanya ayat-ayat yang telah dimansuhkan. Di Al-Quran ni ayatnya ada turun, lepas tu ada yang dimansuhkan. Maksud ayat Quran itu tak dimasukkan dalam mushaf yang kita ada sekarang. Itu dalam namanya ilmu nasakh mansuh. Lepas tu ada qiraat yang mutawatir, ada qiraat yang syadz. Yang syadz tak dimasukkan dalam Al-Quran yang kita ada. Okey, jadi seterusnya cara penurunan Al-Quran lah. Ulama selisih pendapat tentang turunnya Al-Quran. Tapi pendapat yang paling masyhur dan yang paling kuat ialah 3 peringkat. 3 peringkat penurunan Al-Quran. Okey, yang pertama, penurunan daripada Allah SWT, daripada sisi Allah SWT ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Surah Buruz ayat yang ke-21 dan 22. Maksudnya, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah ayat ataupun sihir, bahkan ia Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, bagi yang terpelihara dengan sebab-sebabnya, sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Ayat ini nak bagi tahu kita
bahwasanya Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala memerintahkan kolam ni pen. Allah Ta'ala menulisnya sebelum menciptakan sekalian makhluk. Maknanya Al-Quran ni dah ada dulu dah di Lauh Mahfuz sebelum kita semua ada. Keadaan Al-Quran tu kita tak tahu macam mana semua dia di Lauh Mahfuz tu, dan tidak diketahui macam mana kecuali Allah SWT. Kita tak layak nak tanya Allah Ta'ala macam mana bentuk Al-Quran, macam mana itu kita tak layak. Bagaimana ia berlaku, macam mana ia terjadi, bagaimana permulaannya dan sebagainya, kerana perkara tersebut masuk dalam perkara-perkara syar'iyat yang ini kita wajib yakin dan wajib percaya. Iman saja ya bagi setiap manusia. Okey, yang pertama penurunan di sisi Allah di Lauh Mahfuz. Yang kedua penurunan Al-Quran iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang ini langit dunia. Baitul Izzah ni langit dunia. Ia turun secara serentak pada malam Qadar. Itu kita baca Al-Quran, inna asyhru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalil ayat Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu sesungguhnya turun Al-Quran padanya, permulaan Al-Quran padanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi peringkat yang kedua ni nak bagi tahu penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ni pada malam bulan Ramadan, iaitu pada malam Qadar. Okey, pada malam Qadar. Itu yang kita baca tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam Qadar bulan Ramadan tu turun satu Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lepas dalam dalil lain lagi dalam surah Qadar yang kita baca tadi, ataupun yang kedua daripada surah Dukhan, inna arsalna fi lailatin mubarakan inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam tu daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga, penurunan ketiga ialah dari Baitul Izzah, langit dunia dari itu, ke dada Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun, ataupun yang lebih tepat 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dia turun berperingkat-peringkat selama 23 tahun tu. Dia dalil dia daripada surah Al-Furqan, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi Qur'anun jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun? Kafir bertikai, kenapa datang Al-Quran itu tak turun sekaligus kepada Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa nak turun sikit-sikit? Demikianlah supaya kami perbuatkan hatimu dengannya, dan kami membawanya secara tartil, iaitu beratur ataupun benar. Jadi tujuan dia Allah Ta'ala turun sikit-sikit itu supaya Nabi SAW hati dia kuat. Bila ada masalah, datang wahyu, boleh selesaikan. Bukan sekaligus Al-Quran turun dengan Nabi kita, sikit kan. Firman Allah Ta'ala yang lain, wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara beransur-ansur agar kamu membacanya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya sedikit demi sedikit. Itu dalil Al-Quran itu turun berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW melalui perantara Jibril AS selama 23 tahun. Okey, habis. Hikmah dia tadi sebut antara perantara kenapa turun berperingkat-peringkat ni. Pertama, kuatkan hati Nabi SAW dalam menghadapi berbagai masalah dan urusan wahyu. Maksudnya nak kuatkan hati Nabi. Yang kedua, memudahkan Nabi SAW dan umat Islam untuk menghafal serta senang untuk diamalkan
Sebab ibadah tu berperingkat-peringkat, tak ada sekali semua kita buat. Kan seperti dua minggu lepas saya sebut, siapa ingat, nanti kejap ni saya tanya balik, bila kita mula diberlakukan puasa? Kan Nabi SAW tu di Mekah, lantik di Rasul 40. Bila kita diwajibkan berpuasa? Nanti kan saya tanya soalan balik. Tu 2 minggu lepas selama. Yang ketiga, beransur-ansur untuk belum dalam mendidik dan mentarbiah. Nak didik sahabat-sahabat ni, orang Islam yang baru meluk agama Islam. Nak didik tu kena beransur-ansur, tak boleh terus sekali keluar. Amin. Kena beransur-ansur dan mendidik. Dalam mendidik, lepas tu nak tarbiah lagi. Yang keempat, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, yang menjadikan setengah-setengah daripada ayat-ayat Tuhan itu sebagai pembatal nasih, dan ayat yang lain iaitu mansukh. Jadi ada hukum nasih dan mansukh. Yang kelima, menunjukkan kemuliaan Al-Quran yang datang dari sisi Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang lagi terpuji, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berperingkat-peringkat. Tadi pertama sekali di sisi Allah Ta'ala turun ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, Baitul Izzah, secara serentak. Yang ketiga, turun ke dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Jadi yang turun Al-Quran secara sekaligus itulah pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Tu yang kata malam Qadar tu turun Al-Quran sekaligus. Tapi turun ke dada kita Nabi Muhammad SAW tu berturun pada malam 17 Ramadan. Tu yang pertama turun tu. Yang ayat mula-mula tadi dua besar sebut tadi. Sebab apa kena ada nilam ni? Nilam ni sekolah buat, tapi Islam ajar awal lagi 1400 tahun dulu. Ayat yang mula-mula turun dalam surah Alaq, Iqra. Iqra. Masa tu Nabi SAW kat Gua Hira dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Iqra, dia kata. Iqra 3 kali dia kata Iqra. Nabi kata nak Iqra nak baca apa? Dia kata. Iqra nak baca apa? Jibril sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu ayat 5 ayat yang pertama turun. Lepas tu berhenti, kemudian masa lain baru sambung surah Al-Alaq sampai habis. Tapi nak cerita dia malam Qadar, yang malam pertama malam Ramadan tu, 17 Ramadan tu Nabi SAW dapat wahyu. Yang pertama ayat ke-5 pertama surah Al-Alaq. Nak bagi tahu perintah kita supaya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu hanya dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebut nama Allah. Tadilah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak tidur. Doa nak tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Banyak lagi lah. Jadi baca. Saya tak sebut dalam kelas. Membaca ni lama-lama dia akan menajamkan otak kita. Otak kita akan makin lama makin tajam, makin lama makin tajam, makin lama makin cerdas. Orang yang membaca, terutama yang baca Al-Quran. Dengan bacaan-bacaan lain, buku-buku lain membaca. Yang penting baca tu dapat ilmu. Bila ilmu dapat, otak kita makin canggih, makin canggih, makin canggih, makin canggih. Tapi Islam ajar baca Quran lah. Dan saya bagi selalu cakap anak-anak, percayalah, orang yang baca Al-Quran, orang yang membaca ni, insya-Allah sampai dia mati dia tak akan janyuk. Dia tak akan janyuk. Orang yang membaca ni, otak dia akan sentiasa brilliant, makin baik, makin canggih, makin canggih, makin tajam dengan membaca. Percayalah. Tengok orang tua, nenek, atuk kita, kalau dia dah tua, dia tak nyanyuk lagi, maknanya dia kuat baca Al-Quran. Kalau dia tak suka baca Al-Quran, dia belum lagi tua, nanti dia nyanyuk. Nyanyuk ni macam-macam lah. Kita tengok nanti nenek kamu, kalau jumpa lah. Okey, habis.
Itu ayat yang pertama turun. Yang kedua, ayat yang terakhir turun. Mungkin cikgu-cikgu, mungkin anak-anak pernah dengar ayat apa, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kebanyakan orang kata ayatnya adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW. Sebenarnya bukan. Ayat ini turun masa Hajatul Wada, masa Nabi SAW buat haji tahun yang ke-10 daripada hijrah. Selepas balik daripada haji, Nabi tak lama lepas tu Nabi kering, sakit dan bawa kepada maut ataupun wafatnya Nabi SAW. Tapi ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW ialah ayat daripada surah Baqarah ayat 281. Ya, surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang terakhir turun daripada Nabi SAW, surah ayat Baqarah ayat 281 daripada surah Baqarah. Okey, seterusnya surah-surah dalam Al-Quran. Surah ni dalam bahasa ni potongan karangan yang diasingkan. Yang kita baca surah kan. Yang pada istilah himpunan beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Maknanya ada mula dan akhir ayat tu. Surahan sekurang-kurangnya 3 ayat. Dalam satu surah paling sikit 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ataupun lagi satu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu antara surah yang paling pendek, 3 ayat. Okey, ulama sisi pendapat yang kita tahu surah ada berapa banyak? Ada 114 surah daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Ada 114 surah. Okey. Lepas tu ayat pula dalam Al-Quran ada terdapat 6,236 ayat. Berapa? 6,236 ayat. Dalam perkataan pula ada 77,437 perkataan. Dan yang paling canggih huruf. Berapa banyak huruf dalam Al-Quran? 1,27,000. 1,27,000 huruf dalam Al-Quran. Nanti saya nak cari tempat dari. Ya. Sebab tadi kita baru baca kan. Okey, dalam surah Yasin yang kita baca tadi ada 88 ayat, 77 kata dan 3,068 huruf. Catat. 3,068, 3068 Yasin nanti saya cerita sebab apa saya tengok dulu. Okey. Ayat tadi ada 6,236 ayat. Okey, dalam dia punya huruf dia tu ada 1,27,000. Okey. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis dia, man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyra bi amsalihah. Walakin la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Siapa-siapa yang baca huruf siapa-siapa yang baca huruf daripada kitab Allah, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan itu bi asyri amsalihah, digandakan 10 kebaikan yang sama dengannya. Satu huruf tu dapat satu kebaikan, dan setiap kebaikan tu Allah Ta'ala gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Maksudnya apa? Setiap huruf tu Allah Ta'ala gandakan 10.
kebaikan, kebajikan. Bayangkan kita baca tadi 3068 huruf kali dengan 10. Berapa? Kali dengan 10. Nanti kita kali. Dan kali dengan 10 baca dalam bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala gandakan pahala. Banyak tak pahala? Banyak. Aduh. Satu lagi mungkin kita tak perasan. Tadi kita cerita surah Yasin. Okey. Tahu tak dalam surah Al-Fatihah yang hari-hari kita baca, daripada pagi kita sampai subuh sampai malam habis tarawih habis witir, tak berapa puluh kali kita baca surah Al-Fatihah. Betul? Okey, siapa tahu dalam surah Al-Fatihah ada berapa huruf? Dalam surah Al-Fatihah saja ada 143 huruf. Daripada bismillah sampai Dhalin tu ada 143 huruf. Surah Yasin. Jadi pada pagi ni saya dah bukan nak cerita pasal satu. Nak cerita tadi penurunan Al-Quran 3 peringkat. Lepas tu kelebihan Al-Quran ni lah. Okey sempena bulan Ramadan ni. Sempena bulan Ramadan ni semarakkanlah tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kita dah buat program tadarus Al-Quran ni di kelas kita masing-masing. Walaupun sebahagian daripada kita belum boleh baca dengan baik. Bagi menambahkan lagi berbaiknya lagi bacaan dan penghayatan Al-Quran. Suburkan jiwa kita dengan Al-Quran supaya nanti hidup kita akan dibantu oleh Al-Quran. Umat Islam tak ada pilihan lain untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat kecuali berpegang dengan ajaran Al-Quran. Lepas tu maka kembalilah kepada penghayatan isi Al-Quran, kerana junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW membuktikan manusia boleh berjaya dengan berpegang kepada Al-Quran. Okey, seterusnya saya nak sebut sikit tentang Al-Quran ni, ataupun soalan tentang Al-Quran. Yang pertama, kita selalu baca Al-Quran ataupun tidak? Kamu boleh jawab, selalu baca Al-Quran atau tidak? Cikgu Fiti kata selalu. Okey, bagus. Soalan kedua, kalau kita dah selalu baca Al-Quran ni, bacaan kita tu betul ke salah? Okey, biasanya betul lah, sikit yang salah kan Soalan ketiga, kalau bacaan kita dah betul, adakah kita faham isi kandungan ayat Al-Quran yang kita baca? Okey, faham sikit, banyak tak faham. Macam itulah kan? Ya kan? Nombor 4, kalau kita dah faham, adakah kita amalkan apa yang kita faham? Amal lah tu, kita sembahyang, kita puasa, kan kita faham daripada ayat Al-Quran tu. Okey, boleh? Kalau dah faham, kita dah amal, bagus. Yang kelima, kalau kita dah amal, adakah kita ajak orang lain beramal dengan kita? Atau kita buat seorang saja? Lantak kau lah, kau tak nak buat, sudah lah, aku buat seorang sudah. Yang penting aku masuk surga, kau tak nak masuk, lantak kau lah. Okey, soalan yang akhir jadi, yang saya bagi tahu ni hak kita ataupun hak Al-Quran. Al-Quran tu ada 5 hak dia dalam diri kita. Pertama, kita kena percaya, beriman dengan Al-Quran, satu. Yang kedua, kita kena membaca dia. Sebab perintah yang pertama tadi, Iqra, kena baca. Yang ketiga, kena faham isi kandungan dia, Al-Quran tu. Yang keempat, kena amalkan isi Al-Quran. Yang kelima, kena ajak orang lain beramal sama dengan kita. Pertama kena beriman, yang kedua kena baca, yang ketiga kena faham isi, yang keempat kena amal, yang kelima kena ajak orang lain beramal. Okey, itu 5 hak Al-Quran. Seterusnya yang akhir, ni semangat sikit lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, rawahu Al-Bukhari. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi hari ini kamu belajar daripada ustaz-ustazah kamu. Satu hari nanti kamu akan ajar orang lain.
Dan sebaik-baik orang ialah mengajar Al-Quran ataupun yang mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajar. Hari ini kamu belajar, besok mungkin satu hari kamu akan mengajar orang lain pula. Dan dua-dua pekerjaan itu adalah baik. Pertama belajar, yang kedua mengajar. Yang tak layak boleh jangan nak belajar, itu yang tak layak. Dalam tak nak belajar, dia tak tahu tak nak belajar pula. Untuk pengetahuan anak-anak yang saya kasih sekedar, di luar sana berapa ramai orang tak pandai baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab kita ataupun kitab yang kita wajib beriman. Kalau boleh baca pun tak baca dengan baik. Pasal tu di sekolah rendah ni daripada tahun 1 sampai tahun 6 ada Al-Quran, ada tasmih, semua tu nak menjurus kepada faham dan boleh membaca Al-Quran. Dan saya sangat-sangat berharap kamu keluar daripada tahun 6 ni semua orang boleh baca Al-Quran dengan baik. Ya, okey. Jadi insya-Allah Al-Quran ni diturunkan tadi tu untuk kita apa dia? Ada 5. Tadi kan hak kita pada Al-Quran. Dalam tu ada 5 tadi lah. Okey, dalam Al-Quran juga ada 5 kepentingan Al-Quran. Tadi hak kita pada Al-Quran. Kepentingan 5 kepentingan Al-Quran sebelum saya tutup pagi ni. Pertama, dalam Al-Quran tu ada Al-Amar. Al-Amar dia ada perintah. Perintah sembahyang, perintah puasa, perintah zakat, perintah tinggalkan maksiat. Okey, pertama Al-Amr, ada perintah. Yang kedua, ada nahi. Nahi ini tegahan. Allah Ta'ala tegah ini, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina, itu tegahan. Dalam Al-Quran ada tegahan. Yang ketiga, al-wa'id. Wa'id yadal. Al-wa'id, janji baik. Dalam Al-Quran ada janji baik. Oh, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, masuk surga Jannatul Firdaus. Macam-macam. Ada janji-janji. Janji baik yang Allah Ta'ala janjikan dengan apa yang kita buat masa kita hidup di dunia ni. Yang keempat, al-wahid. Alif, waw, ya, dal, al-wahid. Janji buruk. Janji buruk ni Allah Ta'ala ancam. Buat ini masuk neraka. Neraka ni dia akan neraka sakor, tak sembahyang, neraka sakor, macam-macam lagi nama-nama neraka. Neraka Jahannam, banyak nama-nama neraka yang Allah Ta'ala janji, iaitu janji buruk. Yang kelima, ada kisah, cerita-cerita. Kita Nabi Musa, kita Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, cerita macam-macam cerita lah dalam Al-Quran. Contoh cerita Nabi Sulaiman dengan apa? Raja Balqis, Nabi Sulaiman dengan semut. Itu semua cerita, kisah-kisah yang ada terdapat dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan majlis kita pada pagi ni dapat ada manfaat daripada majlis kita buat ni. Kan semua yang kita laksanakan dalam hidup kita pasti Allah Ta'ala akan hitung dia di akhirat. Sebab kita percaya daripada firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Taala. Jadi akhir sekali, sebelum saya tutup majlis kita pagi ini, tadi kan dengan buku Al-Quran itu kita dapat manfaat lah. Pasal itu sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab apa sahaja kebaikan yang kita buat akan kembali kepada dia, iaitu Nabi SAW. Sama juga dengan ibu bapa, sama juga dengan guru, sama juga dengan kamu kawan-kawan, anak-anak. Setiap kebaikan yang kita buat pasti Allah Ta'ala ajarkan pahala. Dan setiap ajarkan kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan bagi kita pahala. Contoh, cikgu ajar kamu satu mata pelajaran, satu ilmu, dan kamu dapat daripada ilmu tersebut, kamu pakai atau kamu laksanakan ilmu tu, cikgu tadi dapat pahala. Kamu tahu ilmu tadi, kamu cakap dengan kawan kamu pula, ataupun kamu sampai kepada orang lain
lain buat perkara tersebut, kamu pun dapat pahala, orang yang buat tu mendapat pahala. Macam itulah Nabi SAW. Dia yang ajak kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan seluruh manusia yang beriman, semua pahala yang orang beriman dibalik kepada Nabi SAW. Pasal tu Nabi itu sangat mulia. Jadi kalau kita dengar Nabi SAW, apa yang kita buat? Apa yang kita buat bila kita dengar Nabi Muhammad SAW nama disebut? Kita kena jawab ataupun kita kena selawat ke atas dia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhir sekali, kita bayar sama kita renung satu hadis yang masyhur. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa qalu wa man ya'ba. Man ata'ani faqad ata'a. Wa man asani faqad aba. Atau kama qala. Nabi SAW bersabda yang bermaksud kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Maksudnya siapa-siapa saja yang jadi umat Muhammad semua masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Aba ni tak nak. Aba wastakbara, enggan dan takabur dalam Quran kita. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kita nak dapat iblis. Aba ni enggan. Jadi bila Nabi SAW bersabda, bila Nabi SAW bercakap dengan sahabat-sahabat dia, illa aba, kecuali yang enggan, dia orang pun kaget lah. Ada yang orang tak nak masuk surga tu. Jadi dia orang pun berkata, sahabat-sahabat berkata, wa qalu may ya'ba, siapa yang tak nak tu, siapa yang enggan tu. Sahabat-sahabat pelik lah. Kalau semua orang dapat masuk surga, kenapa ada orang yang enggan masuk surga? Nabi SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'a. Siapa-siapa yang taat pada aku, sesungguhnya taat pada Allah SWT. Wa man asani, siapa-siapa yang tak nak ikut aku, faqad aba, sesungguhnya dia yang enggan. Maksudnya syarat utama untuk kita masuk surga Allah Ta'ala, kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Nabi kita bawa kepada kita. Jadi kita wajib taat pada perintah Allah Ta'ala dan ikut apa saja yang Nabi SAW ajak kita untuk buatnya. Jadi syarat untuk masuk surga kena taat Allah Ta'ala dan ikut jalan yang Nabi kita Muhammad SAW bawa. Pasal tu dalam doa, dalam doa tarawih kalau kita dengar tu, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita doa supaya kita dapat duduk bawah liwa. Liwa ni macam payung, pati-pati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di mahsyar nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan semua orang tak ada baju. Ni luas sikit pada tajuk. Bila mahsyar itu, kita ni semua ni tak lama lagi kita akan mati. Besok, lusa, tak tahu siapa mati dulu. Biasanya ghalimnya orang tua lah mati, paling tua siapa? Musa lah kot, paling tua kan Ataupun siapa lagi lah, panggil Salma lah. Kalau ikutkan, yang tua mati dulu. Macam kat rumah kita mungkin atuk kita lah mati dulu. Tapi tak semestinya atuk kita mati, mungkin cucu dia, kamu mati dulu. Okey, tak kisah. Yang pentingnya kita semua akan mati. Kalau ada orang hidup sekalipun, dunia ni akan mati, iaitu hari kiamat. Bila berlaku kiamat, semua orang mati. Dunia ni hancur. Alam ni Allah Ta'ala hancurkan dia dengan satu tiupan sangkakala. Jadi tiup oleh sangkakala. Malaikat apa yang tiup sangkakala tu? Malaikat Israfil, nama dia kan? Dia tiup sangkakala dan dia minta request ke Allah Ta'ala supaya dia tidak dimatikan, tapi permohonan dia tidak diluruskan oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu semua orang rasa mati, termasuk malaikat Israfil ni. Lepas dia tiup sangkakala yang pertama, dia mati. Lepas dia mati, Allah Ta'ala hidupkan dia pertama untuk tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua. Masa yang pertama dunia ni
hancur, akan jadi lembur macam apa? Debu. Dah hancur semua dah. Allah Ta'ala perintahkan Israfil tiup satu kali yang kedua. Dia hidupkan Israfil. Allah Ta'ala tiupkan satu kali, Israfil tiup satu kali yang kedua. Tiup satu kali kedua, kita semua akan bangkit di mahsyar. Mahsyar ni adalah tanah lapang yang tak ada apa-apa. Tak ada pokok, tak ada gunung, tak ada rata serata-ratanya. Semua manusia daripada Nabi Adam AS sampai kiamat semua berkumpul di mahsyar. Kita semua tak ada lagi. Kita semua yang ada ketika itu ialah tulang sulbi kita. Kita mati lepas 6 bulan, lepas setahun, kalau kita gali balik kubur tu, tak ada apa dah yang tinggal. Tinggal tulang-tulang je. Dan tulang-tulang tu pun satu hari nanti akan hancur juga, kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi ni tulang tongkeng kita, belakang punggung kita ni. Okey, bila mahsyar tu dibentangkan, kita semua bentuk tulang sulbi. Allah Ta'ala akan turunkan hujan berbentuk air mani. Kena kat tulang sulbi tadi, kita akan bangkit balik semula macam kita sekarang. Dalam keadaan semua orang tak pakai baju, semua orang tak pakai kasut, dan semua orang belum berkhatan. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, ummul mukminin, tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hal aurat kita ya Rasulullah?" Sebab dah semua orang tak pakai baju. Nabi SAW sebut, hari itu kecoh susah, kekecohan mahsyar tu, kita tak sempat dah tengok orang lain. Kita sibukkan diri kita, nak selamatkan diri kita, tak sibuk orang lain, tak sempat tengok orang lain. Sehinggalah kita duduk bersama dengan Nabi SAW dan dia bagi kita pakaian. Nanti kita dapat pakaian, kita akan pakai, kita akan duduk bawah payung ataupun macam inilah atap ni dekat mahsyar. Pagi-pagi Nabi SAW, itulah wata taliwa Sayyidina Muhammad SAW. Tapi syarat nak duduk bawah payung tadi, nak duduk bawah tempat berhubung ni dekat mahsyar, kena ikut Nabi SAW masa kita hidup di dunia ni. Siapa-siapa yang tak ikut, dia tak akan dapat duduk bawah pagi-pagi Nabi SAW. Pasal tu dekat akhirat nanti, dekat mahsyar, Nabi tak payah naik di tempat tinggi. "Woi, datang sini aku Muhammad ni." Dia tak perlu cakap gitu. Kita sendiri tahu orang ni geng Muhammad, kita akan pergi kat dia. Tapi dengan syarat kita kena beriman kepada Allah Ta'ala dan kena ikut apa yang Nabi SAW bawa. Okay, jadi pagi ni saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sebelum akhir lah, kita bagi soalan sikit lah pada anak-anak, meraihkan yang dapat jawab lah kan. Ustazah Rusmiati, penantian pendidikan Islam, sediakan hadiah untuk kamu semua. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis kita buat hari ini. Yang penting sekali ialah semarakkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semarak ni maksudnya kalau tak boleh baca, tolong belajar sungguh supaya boleh membaca. Saya selalu sebut motivasi lah. Saya dah buat testimoni sebenarnya, saya dah buat kajian. Saya ada 7 orang anak saya. Ini kita peribadi sebab saya boleh cerita orang lain, sebab saya kena cerita pasal saya je, sebab orang lain saya tak tahu. Anak-anak saya sebelum masuk darjah 1 dah boleh baca Al-Quran dah. Sebahagian daripada anak-anak saya sebelum masuk darjah 1 dia dah khatam Al-Quran. Bukan nak baca Iqra masuk darjah 1. Anak saya masuk darjah 1 dah khatam Al-Quran ke rumah. Jadi dia masuk darjah 1, kawan-kawan ni baru nak baca saja. Dia dah boleh baca Al-Quran dah. Kan? Jadi kalau boleh, sebab anak-anak SKBC ni saya tengok satu yang pertama tak sekolah lama. Sebahagian yang tak sekolah lama. Yang sekolah agama pun belum dapat menguasai sebaik-baiknya, apakah lagi kita tak pergi sekolah agama. Saya tak tahu apa alasan tak pergi sekolah agama. Tapi yang pentingnya saya nak sampaikan ni adalah belajar sungguh. Ustaz-ustazah kamu yang ajar dalam kelas sekolah pagi ni, insya-Allah boleh bimbing. Tumpu perhatian dan nanti kita akan sulam lagi, tambah lagi kat sekolah kamu. Kamu kena berbaca. Di sekolah rendah sajalah pendidikan Al-Quran ni begitu banyak masa diberi tumpuan.
berbanding dengan sekolah menengah. Sekolah menengah ni kita tak ada lagi dah macam ni. Tak ada Al-Quran, tak ada tasmih, tak ada dah. Dia lebih baca dalam pelajaran je. Tak ada macam kita dibaca seorang, ustazah dengar, tersemak kita baca seorang, tak ada. Dia nak habiskan kat sekolah rendah, sekolah menengah itu dia dah baca dalam pelajaran. Jadi ambil kesempatan yang ada ni untuk kita tadabbur, belajar Al-Quran tersebut. Dan insya-Allah dia akan beri manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.